Walbis Malaysia. Saudara, adakah benar sesiapa sahaja boleh menceburi perniagaan import dan menjadi saudagar borong? Perniagaan borong atau mengimport dari negara luar memang telah lama dilakukan oleh peniaga bukan Bumiputera, tetapi ia masih agak baru di kalangan orang Melayu. Senario pasaran borong semakin berubah apabila perlahan-lahan mereka berusaha membebaskan diri daripada terus bergantung kepada orang tengah. Dan dengan mendapatkan terus dari sumber, secara tidak langsung, ia boleh meningkatkan margin keuntungan. Hari ini, topik Walbis kita akan memperkatakan mengenai perunding usahawan borong. Bersama dengan tetamu Encik Shahabuddin Jalil Kamarul Zaman, beliau adalah pengurus dan pakar perunding NZ Consultancy. Terima kasih Encik Shahabuddin kerana sudi bersama kami. Baik, sebelum kita bercerita tentang jualan ataupun perniagaan usahawan secara borong ni, boleh kongsikan bersama kami serba sedikit tentang bagaimana tertubuhnya NZ Consultancy. Okey, pada mulanya saya buat perniagaan secara online. Saya meniaga, maksud saya ambil barang daripada tempat-tempat borong di Malaysia, di Taman Kenanga, di Chowkit, di Nilai 3 dan sebagainya. Dan daripada situ saya tengok saya perlu keluar untuk pergi ambil barang di tempat yang di tempat barang tu datang. So saya pergi ke Thailand, dan daripada Thailand saya pergi ke Kemboja, Vietnam, ke India. Akhirnya saya sampai ke China. So bila saya sampai ke China tu, saya tengok China ni adalah syurga untuk memborong barang. Sebab apa? Semua usahawan, peniaga, businessman daripada seluruh dunia datang ke China untuk memborong barang daripada China. Okey, so saya tengok tu satu peluang yang baik, dan saya tengok kekurangan ataupun usahawan Melayu di Malaysia, dia mempunyai satu ketakutan di mana dia takut nak pergi ke China sebab dia takut ditipu, dia takut makanan, dia tak jumpa makanan halal, bahasa, komunikasi dan sebagainya. So daripada situ saya cuba solvekan benda tu selama 5 tahun saya buat pada mulanya, dan saya tengok semakin ramai orang datang pada saya untuk tanya macam mana dia orang nak ambil barang ataupun source barang tu daripada China. So saya pun mula bawa kawan-kawan, dan daripada situ saya tengok keperluan tu agak tinggi. Walaupun saya tak mengiklan, saya tak war-warkan secara serius, tapi saya tengok ramai orang yang datang. Jadi saya create satu modul khas untuk usahawan, dan daripada situ saya buat kursus borong di China. So kursus borong ni kita ajar secara asas ataupun secara teori bagaimana usahawan dia nak bermula, maksudnya ke mana dia nak pergi, bandar apa, bandar-bandar borong yang utama, apa cabaran yang dia akan hadapi kat sana. Lepas tu macam mana dia nak bawa balik barang dengan kos yang rendah. So kos yang rendah ni maksudnya shipping melalui laut. So bila kita shipping melalui udara, benda tu mahal sebab dia ikut kilogram. Kalau shipping melalui laut, dia ikut isi padu. Jadi dia agak murah lah. So daripada situ kita cuba merongkai ketakutan yang ada di kalangan usahawan tu. So daripada situ, daripada kursus saya buat rombongan. So daripada rombongan saya cuba handlekan dia orang punya shipping. So shipping tu maksud dia penghantaran balik barang daripada China ke Malaysia lah. So daripada situ, daripada 3 model ni saya nampak saya boleh membantu sedikit sebanyak lah. Tapi apapun berbalik pada usahawan tu sendiri sama untuk dia nak mula berniaga, meneruskan perniagaan. Meneruskan ataupun tidak. Ya. Dengan modal berapa banyak? Modal awal yang saya suggest kepada usahawan baru adalah RM5,000, tak lebih dan tak kurang. Kalau kurang maksudnya tak cukup lah, tak berbaloi dia nak pergi ke China. Tapi kalau kata lebih sangat pun untuk permulaan bisnes tak bagus. Sebab apa? Bila lebih dia akan pergi ke China, dia ada 2 situasi akan berlaku. Satu, orang tengok barang, beli. Dia rambang mata. Ada yang akan beli banyak, ada yang akan tak beli langsung pun ada. Tapi masalah dia dengan yang beli banyak lah. Sebab apa? Dia beli banyak dan dia tak tahu kat mana dia nak jual, bila barang tu habis, macam mana kualiti barang tu, apa semualah. Jadi kita cuba hadkan untuk permulaan bisnes, dia spend dalam RM5,000. Daripada RM5,000 ni dia boleh beli barang sikit, dia balik dia jual. So bila dia balik dia jual, dia tahu barang apa yang laku, barang apa yang tak laku, apa komen daripada customer, daripada pelanggan dan sebagainya lah. Dan golongan yang kedua adalah golongan yang dah mula bisnes. Maksudnya dia memang dah ada bisnes, dia memang ambil supplier daripada sini, dan kemudian dia pergi ke China. Orang macam ni tak kisah, dia memang dah ada modal, dan kami memang takkan bagi tahu dia kata RM5,000 tu dah memadai.
Sebab apa? Dia dah tahu harga barang tu di Malaysia berapa, bila barang tu akan habis, berapa nilai barang tu, macam mana nak menilai barangan yang dibeli itulah. Ada 3 jenis modul yang diperkenalkan. Ya. Satu adalah bagaimana untuk memulakan perniagaan Khusus, iaitu khususnya. teori. Maksudnya kita ajar secara teori. Dan bahagian yang kedua adalah kita ajar secara praktikal. Maksudnya kita ada rombongan 5 hari 4 malam. Dalam rombongan ni kita akan fokuskan kepada usahawan tu macam mana nak berurusan dengan peniaga-peniaga di sana. So contohnya macam dekat sana masalah utama adalah komunikasi. Hampir semua orang tak boleh berbahasa Inggeris. So bila macam tu kadang-kadang kita jadi cakap ayam dengan itik lah. Tapi keadaan semakin berubah lah dekat China. Kita tengok semakin lama semakin ramai orang-orang muda yang boleh berbahasa Inggeris. So sebab dia orang pun nak sediakan platform yang baik untuk pemborong-pemborong luar ni untuk membeli barang. So benda tu memudahkan kita lah. NZ Consultancy ni hanya fokus kepada negara China ataupun boleh pergi ke negara-negara selain daripada China, kita ada juga fokus ke Indonesia dengan Vietnam. Indonesia dengan Vietnam ni produk yang berbeza lah. Macam produk yang tak ada kat China yang ada di Indonesia ataupun Vietnam. Contoh macam baju kurung, jubah, telekung, tudung bawal dan sebagainya. Di China tak ada. Dia adanya adalah raw material barang tu. Tapi barang-barang macam ni kita kena pergi ke Vietnam atau Indonesia untuk kita borong barang lah. Kalau di Indonesia dia mungkin sebab culture kita sama, so dia lebih mudah kaedah pemborongan dia, dan barang-barang yang kita nak dengan apa yang ada di Jakarta tu lebih kurang sama. Sama juga dengan di Vietnam. Setakat ni berapa ramai sudah mengguna khidmat NZ Consultancy? Setakat 5 tahun ni baru dalam 12,000 orang daripada seluruh. Baru dalam 12,000, ramai tu. So daripada seluruh Malaysia, Sabah, Sarawak, Brunei dan Singapura. Bila kita bercakap tentang usahawan ataupun berniaga melalui menceburi perniagaan import ini, kita nak membeli sesuatu produk itu secara borong. Dan sekarang ni tak dapat dinafikan, kalau kita buka saja laptop ataupun komputer, memang kita lihat berleluasa perniagaan secara online. Itu adalah lebih, kata orang, mudah dan sebagainya. Jadi siapakah mereka yang datang untuk mendapat khidmat NZ Consultancy ini? Adakah mereka daripada usahawan yang meniaga secara online atau sebaliknya? Dan mana yang lebih menguntungkan, online, borong ataupun jual di kedai? Okey, melalui pengalaman saya, apa yang saya nampak adalah kebanyakan peniaga kalau dia nak mulakan bisnes dengan kos ataupun overhead yang rendah, dia perlu mulakan secara online. Sebab secara online ni kita punya cost overhead rendah. Betul. Kalau kata kita nak berniaga di luar, kita kena bayar sewa, kena bayar pekerja, kena bayar elektrik dan banyak lagi politik-politik dalam perniagaan ni lah, dalam syarikat. Jadi untuk permulaan, dia orang mungkin boleh start online, tapi online bukanlah satu bidang bisnes yang berbeza. Ia hanyalah satu alat dalam bisnes. Sebab apa? Kalau kita berniaga online pun sebenarnya dia sama macam bisnes luar. Kita masih lagi berurusan dengan customer, kita perlu mendapat kepercayaan customer, kita perlu melayan customer dengan baik, dan kita perlukan customer berulang untuk membeli dengan kita lah. So sebenarnya benda yang sama online ataupun offline. Tapi perniagaan online ni bagus untuk orang yang baru nak menceburkan diri, sebab dia punya market entry dia rendah. Maksudnya kita mudah untuk masuk dan kita mudah untuk mulakan perniagaan. Itulah macam sekarang ni kita ada Facebook. So kawan dalam Facebook ada beribu-ribu. So orang yang akan membeli daripada kita ni terutamanya buat peringkat awal adalah kawan-kawan rapat kita lah, sebab dia orang adalah orang yang ada kepercayaan terhadap kita. Itu kalau mungkin kalau berniaga secara online lebih berpeluang untuk kita ke peringkat antar negara luar. Okey, setakat sekarang masalah dia kita belum capai ke tahap tu, di mana kita masih lagi bertatih, maksudnya di peringkat awal lagi lah. Sebab apa, saya pun berniaga dengan bermula menjual di luar negara. Tapi saya tengok kebanyakan orang dia ada satu persepsi yang salah, di mana dia anggap orang luar negara minat pada batik, pada baju kaftan, tapi sebenarnya dia orang minat kepada barangan yang harian, apa yang dia orang gunakan lah. Tapi dengan penjualan online, semakin lama mungkin kita boleh expand slowly, pergi jual ke Indonesia, Vietnam, Brunei, dan kemudian barulah ke market-market lain seperti di Eropah dan sebagainya. Dan Cik Syahbudin dah menjadi konsultansi ni, adakah masih lagi melakukan perniagaan? Saya masih lagi mengimport barang. Macam sekarang ni saya import taman permainan kanak-kanak. So kita import ada beberapa kontena ni taman permainan kanak-kanak daripada China, dan untuk trading lah. So yang ni saya set up company lain lah, bukan company yang sama. Baik, apakah perancangan NZ selepas China?
Okey, selepas China sekarang ni kita punya planning seperti yang Puan cakap tadi, maksudnya kita memang start dengan mengimport barang daripada China, tapi kita slowly tengah tengok macam mana kita yang boleh bagi perkhidmatan di negara China. Tapi saya tengok barang dari segi penjualan barang saya rasa tak boleh, memang susah sebab di sana kos rendah, labor kos rendah. Tapi kita boleh buat apa, kita boleh ekspor benda-benda yang berkaitan dengan digital ataupun macam perkhidmatan buat website dalam bahasa Inggeris ataupun yang kreatif orang panggil kreatif content dan sebagainya, yang tu kita boleh ekspor ke China. Tapi kalau yang biasanya mereka mengimport barang-barang ni pakaian elektronik, sebenarnya barang daripada China ni kita boleh tengok di Malaysia 80% barang-barang di sekeliling kita ni datangnya daripada China. Dari segi perabot, pakaian, aksesori wanita, kasut, jam tangan dan macam-macam jenis barang. Baik, apakah rahsia kejayaan NZ Consultancy dan juga Cik Syahabuddin sendiri? Bagi saya belum berjaya lagi lah. Cumanya bagi saya, dalam perniagaan saya rasa benda yang paling penting adalah bukan modal dan bukan kontak ataupun kabel orang cakap kan. Tapi sebenarnya adalah business acumen. Business acumen ni adalah logik dalam bisnes. Maksudnya semakin hari, macam sampai hari ni saya belajar business acumen ni every day. Business acumen ni susah untuk kita belajar tanpa community business. Maksudnya kita kena ada community usahawan, kita kena ada kawan-kawan di kalangan usahawan, kita kena ada mentor. Macam mentor ni tak semestinya seorang mentor yang akan ajar kita, tapi ramai orang. Maksudnya kita pergi jumpa dengan orang yang lebih tua. Macam saya nampak lebih tua daripada umur, sebab tu saya kawan-kawan saya ramai orang tua-tua. So daripada situ saya belajar daripada orang lah, apa kegagalan dia orang, apa masalah, apa cabaran yang dia orang hadapi. So daripada situ satu persatu saya belajar dan saya tengok proses pembelajaran ini tak habis. Ya, betul. Jadi sebab tu saya rasa saya masih belum berjaya sebab saya belum habiskan lagi semua business acumen ataupun logik bisnes yang ada. Tapi minat mesti ada. Minat mesti ada. Minat mesti ada kuat. Baik, terima kasih Cik Syahabuddin kerana sudi bersama kami menerangkan mengenai perniagaan ataupun menjadi perunding usahawan borong ini. Satu kerjaya yang saya rasa amat mulia kerana dapat membantu orang lain untuk memperkembangkan lagi perniagaan mereka. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Moga NZ Consultancy akan terus mara ke depan dan dikenali di peringkat antarabangsa. Terima kasih.